Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pelajar-pelajar tahun 6 yang bersama-sama kita dalam PDPR Pendidikan Kesihatan pada petang ini. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik yang seterusnya dalam unit yang kedua bertajuk salah siapa. Okey, sebelum kita meneruskan PDPR kita pada petang ini, eloklah kita membaca doa supaya pembelajaran kita diberkati. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita teruskan, kita akan tengok dulu apakah dia standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, untuk mengetahui objektif pembelajaran kita pada petang ini. Baik, standard kandungan untuk mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan kesihatan kita. Seterusnya yang kedua, mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecakapan psikososial dalam kehidupan seharian. Baik, standard pembelajaran kita adalah untuk memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan cara menanganinya, memahami risiko tingkah laku seksual iaitu kehamilan, jangkitan penyakit seksual, HIV, AIDS dan ketagihan melakukan aktiviti seksual. Baik, seterusnya memahami tingkah laku seksual terhadap diri kita dan keluarga, dan akhir sekali menilai pengaruh komuniti kepada keselamatan. Okey, itu dia objektif kita pada petang ini. Jadi, jom kita teruskan pembelajaran kita. Baik, kandungan pembelajaran kita adalah yang pertama, fahami situasi dan ambil peduli. Seterusnya adalah pilihanku tepat, untuk melihat beberapa pilihan yang kita perlu pilih supaya pilihan kita itu adalah yang betul. Dan akhir sekali melihat risiko tingkah laku seksual. Okey. Jadi inilah 3 intipati kita pada petang ini. Baik, seterusnya kita tengok beberapa kekeratan surat khabar yang memaparkan tajuk-tajuk yang menjurus kepada tingkah laku seksual. Okey, baik, kita tengok yang pertama. 3 remaja pemilik laman web. Remaja menjadi pemilik laman web haram. Okey, bayi ditemui di tong sampah. Pembuangan bayi di tepi tong sampah. 2,525 kes HIV dilapor sehingga September. Okey, ini adalah penyakit HIV yang disebabkan oleh perlakuan seksual. 149 down tiar baby, sama juga pembuangan bayi oleh remaja. Okey, remaja yang hamil di bawah umur. Okey, jadi salah siapakah semua ini? Baik, cuba kita teliti dan fahami situasi dan juga ambil peduli. Okey. Baik, berikut dipaparkan beberapa gambar dan di sini Haikal menghadiri ceramah berkaitan isu sosial. Antara gambar yang dipaparkan ialah situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual. Haikal merancang untuk menyampaikan maklumat tersebut kepada rakan-rakan sekelasnya. Jadi aktiviti kita pada petang ini ada 2. Okey, kita tengok yang pertama, bantu Haikal menerangkan situasi di atas. Dan kedua, bina risalah yang sesuai dengan paparan gambar di atas, tambah maklumat lain yang bersesuaian. Okey. Jadi yang pertama kita boleh lakukan di sini, yang kedua kamu boleh lakukan di rumah dengan membina risalah untuk mengisi masa-masa kamu yang terluang dengan paparan gambar tersebut, dan kamu boleh menambah maklumat yang terdapat di internet. Okey, jom kita bantu Haikal untuk menerangkan situasi di atas. Yang pertama, seorang kanak-kanak berada dalam sebuah lift bersama seorang lelaki yang tidak dikenali. Jadi situasi ini haruslah dielakkan. Ada tanda palang ni, harus dielakkan supaya tidak dorong kepada aktiviti tingkah laku seksual. Seharusnya kita menasihati kanak-kanak supaya tidak berada di tempat yang sunyi bersama orang yang tidak dikenali. Okey, termasuklah naik lift. Naik lift mestilah berteman. Yang kedua, seorang kanak-kanak juga berada di lorong yang sunyi bersama seorang lelaki yang tidak dikenali. Walaupun yang ni remaja lelaki bukan perempuan, tetapi ini juga bahaya kerana dia adalah seorang kanak-kanak. Okey, tidak selamat untuk dia berada di lorong yang sunyi. Walaupun lelaki dengan lelaki, ia juga boleh juga mengundang kepada tingkah laku seksual.
Okey, jadi kita harus menasihati kedua-dua kanak-kanak lelaki dan perempuan supaya tidak berada di tempat yang sunyi, berseorang diri. Okey. Baik, yang ketiga, gambar yang ketiga ialah seorang pekerja pembersihan lelaki berada di dalam tandas wanita. Jadi ini haruslah dielakkan, di mana sepatutnya pekerja pembersihan wanita yang berada di dalam tandas wanita, bukan pekerja lelaki. Okey. Jadi kalau kita nampak ataupun kamu seorang remaja perempuan nampak ada pekerja pembersih lelaki dalam tandas wanita, kamu seharusnya tidak masuk. Kamu mestilah tunggu dia keluar dulu. Okey, ataupun beritahu kepada orang dewasa. Okey. Baik, yang terakhir adalah gambar di dalam sebuah kenderaan awam, bas di mana keadaan berhimpit-himpit di antara lelaki dan perempuan. Okey, ini juga boleh mengundang kepada tingkah laku seksual seperti meraba ataupun pencabulan. Okey. Jadi bila kita tengok kenderaan awam itu sudah sesak, seharusnya kita cuba elakkan dan tunggu kenderaan yang lain. Okey, untuk mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan tingkah laku seksual. Okey, itu dia situasi-situasi yang boleh diterangkan oleh Haikal kepada rakan-rakan sekelasnya. Okey. Baik, kita teruskan yang seterusnya. Informasi di sini, tingkah laku seksual adalah merujuk kepada sebarang perlakuan. Okey, perlakuan individu yang mendorong kepada isu seksual. Okey, inilah yang dimasukkan dengan tingkah laku seksual. Baik, di sini ada sebuah puisi iaitu Sajak. Mari kita baca bersama-sama dan cuba fahami. Okey. Jika bersendiri ku pilih tidak melayari perkara yang mencemarkan jiwa dan hati. Walau mata berpeluang melihat dosa, tapi elakkan diri demi maruah keluarga. Jangan sesekali lari dari rumah. Pilihlah keluarga yang menyayangi kita. Rakan yang baik mencipta kebaikan bersama. Pilihlah yang tidak membinasakan kita. Bukalah minda, lihatlah dunia. Bayi dibuang bagaikan tidak berharga. Maksiat terjadi di mana-mana. Salah siapa banteras bersama. Segalanya bermula dari kita. Peliharalah iman, diri dan keluarga. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan melalui saja ini, pertama sekali, bila kita bersendiri, janganlah kita melayari perkara-perkara yang tidak bermoral seperti pornografi dan sebagainya, video lucah dan juga gambar-gambar yang lucah. Okey, terusnya di sini bila kita melihat perempuan atau wanita yang berpakaian seksi, cuba elakkan daripada melihat supaya tidak terdorong. Okey, cikgu nak terangkan satunya di sini, kalau ada aktiviti tingkah laku seksual melibatkan kanak-kanak, tak kira lelaki ataupun perempuan, ini dipanggil, okey, tingkah laku seksual ini dipanggil pedofilia. Pedofilia. Okey, perkataan baru untuk kamu pelajari. Baik, ini adalah tingkah laku seksual yang melibatkan kanak-kanak. Baik, kita teruskan. Jangan sekali lari daripada rumah. Okey, lari dari rumah ini biasanya dipengaruhi oleh rakan-rakan yang tidak baik. Rakan yang baik hanya mencipta kebaikan bersama. Okey. Jadi pilihlah yang tidak membinasakan kita. Okey. Seterusnya, pembuangan bayi berlaku hasil daripada perbuatan maksiat. Okey. Dan juga jenayah rogol. Okey, itu juga boleh berlaku kesan daripada tingkah laku seksual yang melibatkan remaja. Okey, jadi salah siapa? Okey, semuanya bermula daripada diri kita. Jadi apa yang penting, seharusnya kita pelihara iman, diri dan keluarga, maruah keluarga. Baik. Aktiviti kita berikan contoh situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual, kemudian cadangkan cara menangani serta kesan daripada diri kepada diri dan keluarga jika tidak ditangani dengan betul. Okey, situasi yang selainnya, contohnya apabila kawan kamu mengajak kamu untuk melihat ataupun
menonton video-video yang seksual ataupun kita panggil pornografi, apa yang perlu kamu lakukan? Sesungguhnya kamu katakan tidak, okey, tidak mengikuti beliau, tidak terlibat dengan beliau dia, dan kita seharusnya menasihati kawan-kawan kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Itu salah satu contoh, dan kamu boleh fikirkan beberapa situasi yang lain yang boleh mendorong kepada tingkah laku seksual dan bagaimana cadangan kamu untuk mengelakkannya. Okey, bahagian terakhir kita pada petang ini kita akan lihat risiko tingkah laku seksual. Okey, jadi tingkah laku seksual menyebabkan pelbagai risiko, bukan sahaja pada diri kita, malah kepada keluarga kita juga. Okey, jadi pilihlah cara hidup yang sihat untuk menjalani kehidupan sebagai seorang remaja. Okey, baik, kita tengok risiko yang pertama iaitu risiko kehamilan yang hubungan seks bebas boleh menyebabkan kehamilan kepada remaja perempuan. Walaupun remaja, kamu boleh hamil. Okey, kamu boleh mengandung. Jadi mesti bebas, jauhkan diri pada hubungan seks bebas. Kesannya kehamilan luar nikah menyebabkan aib. Aib ni maksud dia malu ataupun malu kepada masyarakat tempatan. Okey, masyarakat di sekeliling kamu. Keciciran dalam pelajaran, tekanan emosi dan juga kepada diri dan keluarga. Individu terdorong melakukan pengguguran dan bunuh diri. Pengguguran ni maksudnya membuang ataupun mengeluarkan bayi dalam kandungan dan juga membunuh diri. Ini paling teruk lah. Okey, risiko yang kedua adalah jangkitan penyakit seksual. Okey. Okey, hubungan seks boleh menyebabkan jangkitan penyakit seperti gonoria, sifilis, ketuat kelamin dan herpes simplex. Kesannya gangguan emosi, hubungan keluarga terjejas dan juga beban kewangan untuk pesakit melakukan proses penyembuhan. Okey, yang kedua adalah jangkitan penyakit seksual. Yang ketiga adalah risiko ketagihan. Okey, tingkah laku seksual ini menyebabkan ketagihan melakukan aktiviti seksual seperti pornografi. Biasanya terperangkap dengan perbuatan seperti aktiviti seks bebas dan melanggar pelacur. Pelacur ni boleh menyebabkan jangkitan penyakit HIV/AIDS. Okey, kesannya menyebabkan gangguan seksual dan jenayah seperti rogol. Masalah psikologi, emosi di rumah dan sekolah, keadaan diri tidak bermaya, lemah dan kurang tumpuan. Okey. Itu risiko yang ketiga. Informasi gonoria, herpes simplex dan juga ketuat adalah penyakit-penyakit seksual tadi ya. Okey. Gonoria menyebabkan nanah keluar daripada alat kelamin. Herpes adalah alat kelamin menjadi merah dan melepuh. Ketuat tumbuh di bahagian alat kelamin. Okey. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, risiko seterusnya nombor 4, risiko HIV. Okey, hubungan seks menyebabkan jangkitan HIV dan kesannya adalah dipandang serong oleh masyarakat, menyebabkan tekanan emosi, okey, dan juga mudah dijangkiti pelbagai penyakit lain. Risiko AIDS yang seterusnya yang kelima adalah penyakit daripada virus HIV, iaitu sindrom kurang daya tahan penyakit. Kesannya peluang untuk sembuh sangat tipis dan tekanan emosi mental. Okey, ia juga boleh menyebabkan individu tersebut ingin membunuh diri. Okey, itu adalah risiko-risiko daripada tingkah laku seksual. Ada 5 semuanya. Baik, untuk akhir sekali adalah kuis asal minda. Cikgu akan berikan link dalam ataupun cikgu telah berikan link dalam grup WhatsApp kita. Jadi tekan link berikut untuk menjawab soalan-soalan kuis di laman web WordWall. Okey, kamu boleh cuba menjawab beberapa soalan di situ. Okey, sebagai konklusi dalam pembelajaran kita pada petang ini. Jadi apa yang ingin cikgu pesan sebagai konklusinya adalah sentiasa amalkan tingkah laku dan akhlak yang baik dan jangan libatkan diri kamu dengan perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang tidak bermoral dan akhlak yang tidak elok. Okey, pilihlah kawan-kawan kamu yang kawan-kawan yang baik. Okey, pandailah, jadilah orang yang bijak dalam memilih kawan-kawan kamu. Okey.